Bersama saya Maritul Kiptia binti Nur Muhammad Yusri di Buletin Utama Syariah dalam Kehidupan. Terdapat banyak aduan mengenai pelaburan emas yang menunjukkan ianya perlu diambil berat mengikut perspektif Islam. Berikutan permasalahan berikut yang diambil cakna bagi kemudahan umat Islam di Malaysia. Bersama kita di lapangan, wartawan Maritul Kiptia binti Nur Muhammad Yusri akan mengupas isu pelaburan emas cakna hukum dalam rencana keuntungan. Produk pelaburan emas semakin popular di kalangan masyarakat pada hari ini. Pelbagai institusi, perbankan, syarikat jualan emas, pengurus-pengurus dana menawarkan produk pelaburan emas. Melihat kepada situasi ini, sejauh manakah ianya mematuhi lunas-lunas syariah, memerlukan penelitian mengikut perspektif syariah. Selain daripada itu, adakah syarikat pelaburan emas yang betul-betul mengikut patuh syariah ada wujud di luar sana? Jawapan dia, ya, memang ada syarikat-syarikat, bahkan bank-bank yang reputable banks yang menawarkan produk-produk pelaburan emas. Dan kalau kita tengok satu-satu produk pelaburan yang melibatkan emas akan diiktiraf sebagai patuh syariah ataupun syariah compliant investment bila mana dia memenuhi beberapa ciri-ciri wajib. Dan bila kita bercakap tentang soal emas, kita kata ada satu hadis, satu undang-undang, satu kod yang perlu sepatutnya dihafal oleh semua orang, yang mana yang diriwayatkan oleh Ubadah bin Samit. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut az-zahabu bil-zahabi wal-fiddatu bil-fiddati wal-burru bil-burri wasy-sya'iru bis-sya'iri wat-tamru bit-tamri wal-milhu bil-milhi sawa'an bisawa'in yadan biyadin. Dan Nabi kata fa in ikhtalafat hadhihi al-asnaf fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biyadin. So kita kata dalam isu benda yang melibatkan emas, benda yang paling utama kita kena pastikan emas tu ada. Dan ini merupakan salah satu orang panggil ciri yang paling utama sekali untuk setiap orang yang berminat ataupun berniat untuk menyertai pelaburan emas. Dia kena pastikan pelaburan emas ini akan menyebabkan dia memiliki emas yang sebenar. Bukan semata-mata benda yang tertulis atas kertas, tapi bila mana dia minta emas dia nanti satu hari nanti, dia kata, oh kami tak boleh bagi emas yang sebenar. Itu salah satu petanda yang cukup jelas bahawasanya pelaburan ini kemungkinan scam. Sebab kita kata kalau dalam syariat mesti kena ada emas. Dan bila mana satu pelaburan tu dikatakan sebagai pelaburan patuh syariah, dia mestilah memenuhi syarat utama transaksi penjualan emas, iaitu dia mesti dilakukan secara spot ataupun orang panggil secara tunai, yang mana pembayaran perlulah terus disusuli dengan pemindahan hak milik emas tu daripada penjual kepada si pembeli ataupun si pelabur tu. Di peringkat Isra Consulting pun kita ada banyak menasihati banyak syarikat. Antara syarikat yang kita telah certify ataupun kita telah endorse sebagai menjalankan ataupun menawarkan produk-produk pelaburan patuh syariah ialah seperti Quantum Matter yang kita sebut QM. Setakat ini kita kata dekat Isra Consulting kita telah endorse 3 produk pelaburan emas yang ditawarkan oleh syarikat Quantum Matter Sdn Bhd ataupun QM ini, iaitu Gold Storage Account, Gold Leverage Account dengan Gold Advance Account. So ketiga-tiga ini setelah kita telah berpuas hati dari sudut struktur dan dari sudut orang panggil documentation yang terlibat, maka Isra Consulting telah mengesahkan bahawasanya ketiga-tiga produk ini adalah produk pelaburan emas yang memenuhi kehendak syariah, maka dia jadi syariah. Oleh kerana itu, kita perlu faham dalam perniagaan emas ini, apa jua bentuk perniagaan sekalipun, jika sekiranya berlaku pertangguhan penyerahan, maka dia adalah suatu perkara yang tidak dibenarkan oleh syarak. Emas dibahagikan dalam perbincangan moden ini kepada 3 jenis. Yang pertama, emas dalam bentuknya yang asal. Jika emas dalam bentuknya yang asal, seperti jongkong, seperti wafer, coin dan sebagainya, maka pada masa tersebut, emas tersebut mestilah dijual beli dalam bentuk yang berbentuk spot transaksi. Tidak boleh langsung berlaku sebarang pertangguhan. Inilah fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh kesemua majlis fatwa yang ada, termasuk juga di Malaysia Majlis Fatwa Kebangsaan di peringkat antarabangsa. Ini juga pandangan dikemukakan oleh Akademi Fiqh di Jeddah dan juga Akademi Fiqh di dalam Rabitah Alam Islami, dan juga yang dikemukakan oleh suatu badan yang diterima pakai ramai, iaitulah Badan Penasihat Syarak kepada
IOF di Bahrain. Itu yang pertama. Yang kedua, emas tersebut dalam bentuk duit. Umpamanya duit yang kita namakan sebagai dinar sebagai contohnya. Maknanya kalau jika sekiranya kita menukarkan emas tersebut dengan wang ringgit kita, RM, maka dia mesti berlaku dalam bentuk spot transaksi. Dalam bentuk transaksi spot. Tidak boleh berlaku penangguhan. Jika berlaku penangguhan, maka dia adalah haram mengikut syarak. Yang ketiga adalah emas dalam bentuk perhiasan. Perhiasan. Jika sekira emas tersebut dalam bentuk perhiasan, ulama mempunyai dua pandangan dalam hal ini. Majoriti ulama, jumhur ulama yang besar menyatakan ia masih lagi mestilah berlaku dalam bentuk spot transaksi. Terdapat sebahagian ulama yang memberikan sedikit kelonggaran untuk ianya dilakukan dalam bentuk penangguhan, tetapi dengan dua syarat asasi. Yang pertama, ianya mestilah dilakukan ke atas perhiasan yang memang perhiasan betul-betul. Bukan hanya sekadar perhiasan yang direka-reka. Konon-konon nak mengelakkan daripada emas jongkok, maka dibuatlah sikit sebanyak perhiasan, tetapi tidak ada orang yang nak pakai pun atas perhiasan, kerana tak boleh dianggap sebagai perhiasan. Dalam bahasa Arab dipanggil sebagai huli asuri. Sebagai suatu perhiasan yang hanya sekadar dibuat perhiasan tetapi bukan perhiasan. Semata-mata kononnya untuk melarikan daripada hukum jongkong. Itu syarat yang pertama. Yang kedua, memang transaksi tersebut merupakan transaksi yang berbentuk real. Bukan bentuk spekulasi, bukan hanya sekadar untuk arbitrage. Ini dua syarat yang paling asasi. Kalau kita cuba melihat apa yang berlaku di dalam pengamalan kita pada hari ini, dalam transaksi emas, terlalu banyak perniagaan emas yang berlaku di pasaran yang gagal untuk memenuhi syarat ini. Itulah syarat tidak berlaku sebarang penangguhan. Ada yang bertangguh 3 hari, ada yang bertangguh 6 hari, ada yang bertangguh 7 hari, ada yang sampai kepada 30 hari. Penangguhan-penangguhan ini adalah suatu perkara yang tidak diterima pakai mengikut syarak. Ianya bertentangan dengan syarak dan saya menyeru semua masyarakat untuk mengelakkan melakukan perniagaan-perniagaan emas ataupun transaksi emas ini dalam apa jua bentuk sekalipun jika sekiranya ianya merupakan suatu penangguhan. Terdapat penangguhan di dalam penyerahan emas tersebut bila mana kita melakukan transaksi. Selain daripada pandangan pakar-pakar mengenai isu pelaburan emas mengikut perspektif syariah, masyarakat pada hari ini juga telah dipegangkan dengan parameter pelaburan emas yang telah disusun oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia bagi menilai dan mengikut panduan yang telah ditentukan oleh Lunas Rias Syarah. Seterusnya, apabila melihat konteks kini, emas sering digunakan sebagai komoditi dalam perniagaan bagi mendapatkan keuntungan. Ini berbeza dengan amalan pada zaman dahulu iaitu emas digunakan sebagai mata wang bagi membeli barang yang dikehendaki. Secara umumnya, Islam tidak melarang jual beli yang melibatkan emas sebagai komoditi. Segala bentuk jual beli adalah dibolehkan selagi ianya tidak melibatkan unsur riba. Ini dapat difahami melalui firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 275 yang bermaksud Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Maka jelaslah pelaburan emas di kalangan masyarakat memenuhi lunas syarat selagi ianya tidak melibatkan riba. Tambahan lagi, emas bukan item ribawi dalam perundangan. Lain daripada pandangan pakar-pakar mengenai isu pelaburan emas mengikut perspektif syariah, masyarakat pada hari ini juga telah dipegangkan dengan parameter pelaburan emas yang telah disusun oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia bagi menilai dan mengikut panduan yang telah ditentukan oleh Lunas Rias Syarah. Selesai laporan pada hari ini, isu pelaburan emas cakna hukum dalam menjana keuntungan. Kita kembali ke studio. Sekian buletin utama pada hari ini, isu pelaburan emas cakna hukum dalam menjana keuntungan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.